أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ya rabbal alamin. Tengok kitab Unwanul Falah pada muka surat yang kelima, baris yang keenam daripada bawah, belah kiri sekali tu. Pada kata pengarang rahimahullah, maka setengah daripada sifat kesempurnaan itu 13 sifat wajib atas tiap mukallaf mengetahui akan dia atas jalan tafsil, dengan makna jika ditanyakan dia daripada tiap-tiap suatu, segala sifat itu nescaya mengaku ia dengan wujubnya bagi Allah Ta'ala, dan tiada ia ingkar akan dia sekali-kali. Tu dulu pengarang royak dah. Kita royak gapo? Royak wajib atas kita ni orang-orang mukallaf. Kalau kita ada bini, wajib ajar bini kita tu ajar gapo? Ajar tentang ketuhanan, tentang kenabian. Nah, tara mana kena tahu sifat wajib, mustahil dan juga sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan dengan kenabian. Lagu mana? Tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat jaiz bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tu tak payah mana. Nah, tu wajib kita tahu tu. Untuk apa? Untuk sempurna iman kita. Keluar kita ni daripada taklid. Kerana apa? Kerana kalau kita ni berada dalam taklid, maka khilaf di kalangan para ulama sama ada orang taklid ini sah ataupun tidak imannya. Tu bahasa lembut. Kalau bahasa kasar, tak sama ada dikira sebagai Islam ataupun kafir. Tu ada. Jadi kita ni kena belajar, tak dapat tidak, kena belajar. Kena belajar tentang ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, hukum ketuhanan. Hukum ketuhanan, hukum sifat. Hukum ketuhanan ke apa? Hukum ketuhanan tu apa nama tu? Istighna an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma adahu. Adapun hukum sifat kita kena tahu wajib, mustahil dan harus. Tu je. Itulah. Tu. Kita ada bini, wajib ajar bini kita, ajar tentang ketuhanan, tentang kenabian. Kita ada anak, wajib ajar anak kita tentang kenabian, tentang ketuhanan. Kalau kita ada hamba, wajib juga ajar hamba kita. Kita ni sebagai pemimpin, wajib juga kita ngajar ahli kampung kita. Tu ada di atas tu dia royak. Tak saya baca dah lah. Tengok. Pengarang kata, maka setengah. Sebelum tu pengarang royak dah kita. Kata Tuhan ni dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan yang patut, yang layak bagi dia tu, Tuhan bersifat dengan segalanya. Segala sifat kesempurnaan tu. Bukan kata Allah Ta'ala ni ada 20 je sifat, ada 13 je. Tak. Bukan tu. 13 hak kita belajar tu untuk apa? Untuk kenal Tuhan.
Banyak lagi. Hak 13 ni, hak kita belajar ataupun 20 ni, tu hak besar-besar. Ada banyak lagi sebenarnya sifat-sifat. Jadi kita kena tahu juga bahawa Tuhan ni bersifat, bagi dia tu segala sifat kamalat ataupun sifat kesempurnaan. Kita kena tahu secara ijmal ni. Kayak gitu koyak. Tengok pengarang koyak. Maka setengah daripada sifat kesempurnaan itu, yakni sifat kesempurnaan yang ada pada zat Tuhan tu. Bila sebut sifat, dia mesti berdiri pada mausuf. Tu. Maka setengah daripada sifat kesempurnaan itu, yakni sifat kesempurnaan yang ada, yang berdiri. Berdiri tu mana? Pada zat Tuhan tu berapa? 13 sifat. Ni kalau kita tengok ni jadi mubtada. 13 sifat tu jadi khobar. Jadi bermula setengah daripada sifat kesempurnaan itu, mubtada, khobar, 13 sifat. 13 sifat tu sifat kesempurnaan bagi Tuhan. 13 sifat ni di atas kaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam mazhab Asy'ariyah. Ada pun kaul masyhur 20 sifat, tapi kita ni dia bawa 13 sifat. Kenapa? Kerana menjalani kaul Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu. Tak mau bahas panjang lah. Ada khilaf pada sifat maknawiyah tu. Sama ada sifat maknawiyah tu satu sifat yang suku ataupun sifat yang asing pada sifat ma'ani. Tu tak mau bahas lagi. Lagi siapa juga. Maka setengah daripada sifat kesempurnaan itu 13 sifat. 13 sifat ni ada pada Tuhan. Tu. 13 sifat ni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ke apa? Wajib mengetahui akan dia. Sebelum tu pengarang ayat dah atas tu. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni orang yang berakal, lagi baligh. Tu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, akan 13 sifat tu. Wajib kita tahu. Tahu kan? Tahu dengan belajar lah. Tak belajar tak tahu. Belajar dan juga kita i'tiqad benda sifat kita tahu. Belajar saja tak sih. Belajar je tu wujud, tapi tak ada tidak kita i'tiqad, tidak kita pegang dalam hati, tak jadi, tak guna. Belajar dan kita i'tiqad dalam hati, mengetahui akan dia, akan 13 sifat tu. Atas ni takluk pada mengetahui tu. Mengetahui tu atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil. Apa makna tafsil? Tulis pada tafsil tu panjang lebar. Kita kena tahu 13 sifat ni secara panjang lebar. Tahu secara panjang lebar, bukan secara pukul rata. Pukul rata tak jadi dah. Kita kena tahu 13 sifat ni secara tafsil, secara panjang lebar. Tahu tu atas jalan tafsil. Tu atas jalan tafsil dengan makna pengarang riwayat lagi. Dengan makna jika ditanyakan dia 13 sifat tu daripada tiap-tiap suatu, segala sifat itu nescaya mengaku ia mukallaf dengan wujubnya bagi Allah Ta'ala, dan tiada ia ingkar akan dia sekali-kali. Ni kita pengarang royak. Kita kena tahu 13 sifat tu atas jalan tafsil. Dengan makna pengarang royak lagi, dengan makna jika ditanyakan dia 13 sifat tu daripada tiap-tiap suatu, segala sifat itu nescaya mengaku ia mukallaf dengan wujubnya, yakni dengan wajibnya. Tu. Kita kata contohnya ke apa? Contohnya kita tu Tuhan tu ada. Ada tu kita kena ngaku ada tu. Tu dah. Kita ngaku Tuhan tu mesti ada. Ada tu mesti. Tuhan ada pada Tuhan tu mesti. Tuhan tu mesti ada. Tak boleh dia tak ada. Tentu tidak. Mustahil Tuhan tu tak ada. Gitu. Ada. Bagi Allah Ta'ala, dan tiada ia mukallaf tu ingkar akan dia, akan 13 sifat ni sekali-kali. Tak boleh kita ingkar. Kata
Tuhan ni tak wujud. Tak jadi weh. Tu tidak dinamakan dengan mengetahui. Nah, tu. Lepas tu pengadar royak lagi. Pertama. Pertama ni nak masuk ni pembicaraan sifat Allah ni. Pertama daripada sifat yang 13 itu wujud. Baris tak melek. Pertama daripada 13 sifat hak wajib kita tahu atas jalan tafsir tu, hak pertama ke apa? Wujud. Tu. Wujud kalau kita tengok molek kita nak i'rab ni, pertama daripada sifat yang 13 itu tu jadi mubtada, wujud tu jadi khabar. Tu dia kalau nak i'rab. Bermula sifat yang pertama wujud. Tu. Gapo wujud? Erti wujud. Wujud ni bahasa Arab, bahasa Melayu gapo? Ada. Tu. Ada gapo? Ada zat Tuhan. Tulis pada ada tu, ada zat Tuhan. Tu yang dimaksudkan dengan wujud. Adanya zat Tuhan. Zat Tuhan tu ada. Ada tu mesti. Sungguh. Wajib pada Tuhan tu dia kena ada. Wajib pada akal kita atas Tuhan tu mesti ada. Tak boleh Tuhan tu tak ada. Tu. Iaitu wujud tu. Ya, bila sebut kita ni kata mesti ada Tuhan, maka tak terima dalam Tuhan tu tak ada. Kat kita tengok dalil mana dalil kata Tuhan tu ada. Tu dah. Kita tengok kat gini. Tengok dulu. Ertinya ada, baca dululah. Iaitu perkara yang diiktibarkan dia pada zat Tuhan Subhanahu wa ta'ala dan melazahkan dia padanya tiada lebih daripada melazahkan zatnya yang maha mulia. Tu. Tengok. Wujud tu sifat hak pertama. Pertama ni bukan kata dia ni ada hak pertama-tama pada Tuhan tak. Masuk pertama di sini lafaz zikri, lafaz mulut je. Sifat Tuhan tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Jadi sifat hak pertama hak kita kena tahu wujud. Ni ulama susun pada kita. Wujud. Apa makna wujud? Ertinya ada. Erti wujud tu ada. Ada gapo? Ada zat Tuhan. Bila sebut ada zat Tuhan, mesti ada segala sifat lah. Sebab apa? Sebab nak dikatakan sifat, mesti berdiri pada zat. Ada zat. Ada zat Tuhan. Gapo ni? Iaitu ada tu. Perkara. Perkara yang diiktibarkan dia ada tu pada zat. Ataupun diiktibarkan dia tu boleh balik pada wujud. Atau balik pada ada. Boleh belaka. Iaitu perkara yang diiktibarkan dia wujud tu pada zat. Yakni bila kita sebut wujud tu kena pada zat. Tidak disebutkan wujud itu melainkan pada zat. Dah. Ni pada kaul Imam Abu Hasan lah pada dalam mazhab Asy'ariyah. Kita iktibarkan wujud tu pada zat. Kita tak iktibarkan wujud tu pada barang yang menumpang pada zat. Sebab Maturidiyah kata wujud ni dia sifat, dia kena pada sifat, dia bukan kena pada zat. Tapi kita Asy'ariyah kita kata wujud ni kena pada zat, bukan kena pada sifat. Sebab kita tak sebut wujud melainkan pada zat. Tu dah pada Asy'ariyah ni. Iaitu perkara yang diiktibarkan dia wujud tu pada zat. Kita iktibar, kita sebut sifat wujud tu, kita sebut wujud tu kena pada zat. Tak sebut pada benda, kena pada zat Tuhan. Tu zat Tuhan Subhanahu wa ta'ala dah. Subhanahu wa ta'ala. Dan melazahkan dia wujud tu, melazahkan dia wujud tu padanya, pada zat. Yakni melazahkan dengan makna diitlakkan. Bila kita itlakkan lafaz wujud tu, kita itlakkan pada zat. Pada nyonya tu balik pada zat. Domain tak molek, tak domain molek, tak faham kitab Jawi ni. Dan melazahkan dia wujud tu padanya, pada zat. Pengen royak lagi. Tiada lebih daripada melazahkan zatnya Tuhan. Tak, kita tak lebihkan wujud ni atas benda lain.
Maknanya kata benda, makna wujud ni kena pada sifat semata-mata, kena kepada zat semata-mata zat. Tak kena kepada sifat. Tu khilaf di antara Imam Abu Hasan dengan Imam Maturidi, Imam Abu Mansur tu. Tu pada zatnya Tuhan yang maha mulia, zat Tuhan tu yang maha mulia, yang ni sifat bagi zat tu yang maha mulia. Tu dan dinamakan wujud ini sifat nafsiyah. Baca dulu. Sifat nafsiyah artinya sifat yang dibangsakan kepada nafsi dengan makna zat, kerana tiada lebih ia daripada zat. Pengarah ya. Dan dinamakan wujud ini sifat nafsiyah. Bila sebut sifat wujud, bila sebut wujud pada Allah tu, masuk sifat wujud tu pada sifat nafsiyah. Sebab sifat Tuhan ni kalau kita buka dalam Hidayatus Biyan, dia tulis apa? Ataupun Umul Barahin, dia tulis apa? Dia tulis sifat Tuhan ni terbahagi di atas 4. Atas kaul yang masyhur lah, kita Asy'ariyah kita kata sifat Tuhan ni terbahagi pada 3 je. Gapo? Sifat nafsiyah, iaitu wujud yang kita tengah belajar ni. Yang kedua sifat salbiyah, 5 tu kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, sampai situ. Lepas tu sifat ma'ani kudrat sampailah kalam. Tu sifat ma'ani, kita tak lebihkan di atas maknawiyah. Tu tak mau bahas lah. Panjang dan juga susah untuk dibahaskan. Baik. Tu nafsiyah ni atas kaul Maturidi. Tu tengok. Dan dinamakan wujud ini sifat nafsiyah. Gapo sifat nafsiyah tu? Gapo arti sifat nafsiyah tu? Sifat yang dibangsakan kepada nafsi. Nafsi ni, tulis pada nafsi ni sifat yang dibangsakan kepada diri. Nafsi tu dengan makna diri. Sifat yang dibangsakan kepada diri dengan makna zat. Tu kita sebut wujud, kita tak sebut pada sifat, kita sebut pada zat. Zat tu ada. Zat tu ada tu kena pada zat tu. Kita tak sebut apa nama ni, zat itu bersifat dengan ada. Kenapa? Kerana apa nama ni, kerana ada tu kena pada zat. Tu tak faham ni pun tak apa, ni bukan pembicaraan fardu ain, tapi hak kita kena tahu Tuhan ni mesti dia ada. Hak tu kena tahu. Setiap mukallaf kena tahu. Orang akil balik kena tahu. Tak tahu, orang tu bukan mukallaf, orang tu gila. Kalau tak usah belajar jadi orang gila. Jadi orang molek. Tu hidup 50 tahun tak usah belajar bab ke Tuhan ni. Tuhan bagi masa 24 jam tak usah belajar bab ke Tuhan ni. Teruk. 24 jam 1440 minit sehari. Tak akan nak luar masa sikit nak belajar bab ke Tuhan ni, tak boleh. 40 minit nak luar masa nak belajar ke Tuhan ni, tak boleh. Allah, lalainya kita ni. Tu sifat yang dibangsakan kepada nafsi dengan makna zat, kerana ni ilat bagi gapo ilat bagi dibangsakan tu. Ilat situ. Kenapa sifat ni dibangsakan kepada diri ataupun dibangsakan kepada zat? Kerana tiada lebih ia wujud tu daripada zat. Dia tak lebih maksudnya dia tak dibangsakan kepada benda lain, tak dibangsakan kepada sifat wujud ni. Dia dibangsakan kepada zat. Kita royak dah tadi, benda ni tak wajib kita tahu, tapi nak juga kita tahu. Kenapa? Usuluddin ni bila kita belajar, kita faham molek, dia ada ke manusia dia. Hak kita kena tahu gapo? Kena tahu Tuhan tu wujud, Tuhan tu ada. Tahu makna wujud tu gapo? Ada. Hak tu wajib kita tahu. Tak tahu dosa kekal dalam kefasikan. Tu mustahil lawannya. Mustahil lawannya, lawan bagi wujud tu gapo? Mustahil lawannya, yakni mustahil tu tentu tidak. Lawannya, lawan wujud tu tentu tidak kalau ada lawan bagi wujud gapo? Iaitu lawannya, iaitu adam. Adamun. Gapo adam ni? Tulis molek tu pada kitab tu, nampak tak jelas dah. Iaitu adamun.
Erti adamun tu ketiadaan ada. Tuhan ketiadaan ada buat gini. Yakni Tuhan, yakni tiada zat Tuhan. Buat gitu ketiadaan ada. Takut tak faham. Mudah je weh usul ni. Kita kena tahu Tuhan tu mesti ada. Tak ada zat Tuhan tu mustahil. Pasti tu je tahu, tak kata dia nak belajar weh. Orang gila pun boleh faham rasanya benda gini. Tapi kita ni teruk doa tak usah belajar ketuhanan. Allah. Belajar tinggi-tinggi matematik, fizik, biologi. Tapi bab ni tak usah belajar. Orang ni orang jahil. Walaupun mu ada PhD, mu lah orang paling bodoh sekali bila mu tak kenal Tuhan. Tu. Artinya, erti adamun tu. Adamun bahasa Arab artinya ketiadaan ada. Yakni tiada zat Tuhan. Tak ada zat Tuhan tu mustahil. Benda makna mustahil tentu tidak. Akal kita tak boleh fikir kalau Tuhan tu tak ada. Sebab apa? Dan dalil. Ni nak royak dalil lah ni. Nak masuk dalil. Nak masuk dalil. Hak ni wajib kita tahu dalil. Kalau orang tanya kita, Tuhan tu ada dah. Gapo dalil Tuhan tu ada kan? Orang tanya kita dah. Jadi kita kena jawab. Kena ada dalil dalam hati kita. Gini boleh jawab orang tanya kita. Ni orang tanya, Tuhan tu ada dah. Gapo dalil Tuhan tu ada? Tak boleh nak jawab. Bisu kelus nak tupah. Mu tak usah belajar. Ada. Kata bodoh marah. Tu tengok. Dan dalil wujud. Baca dulu dari mula. Dan dalil wujud Allah Ta'ala segala makhluk ini, iaitu salah baca. Dan dalil wujud Allah Ta'ala segala makhluk ini daripada segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, kerana makhluk ini ada ia kemudian daripada ketiadaan, dan tiap-tiap barang yang ada kemudian daripada ketiadaan itu tak dapat tiada daripada ada yang mengadakan dia. Maka makhluk ini ada mereka itu yang mengadakan dia, iaitulah yang bernama dengan Allah. Maka sabitlah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tengok kali lagi. Dan dalil ni dengan makna bukti ataupun dalil di sini dalil akal lah. Dan nak cari dalil Quran ada tak? Apa nama ni? Dalil Quran ada dah. Mana? Wa ma khalaqtul jinni wal ins. Tidaklah aku jadikan, aku siapa? Aku Allah jadikan manusia, jin dan manusia. Tu dalil nak kata Tuhan tu ada. Kenapa? Kerana Tuhan yang menciptakan kita. Tu dalil daripada Quran. Lagi apa lagi dalil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tu dalil juga bagi Tuhan tu ada. Tu dalil daripada Quran. Wajib ke tak tahu dalil Quran? Tak wajib. Tapi dalil akal wajib. Dalil Quran tak wajib. Tapi nak tahu dalil Quran pun memada kata ulama. Tapi kata tok guru kita, kalau tahu dalil Quran saja, tak tahu dalil akal, dia mari khatir weh. Dia mari bahaya juga dalam hati. Mari juga hasutan. Tapi bila kita tahu dalil akal ni, kita boleh sigung, kita boleh terajar. Dan setan ni mari weh dalam hati kita. Tuhan ni ada ke tak? Mikir juga kadang-kadang mari dah. Dia memang ada dalam tiap-tiap hati manusia ni. Dia memang ada. Memang ada ke apa? Memang ada nak cari benda tu. Nipu lah kalau kata tak ada. Aku tak ada pun. Mari bisik kayak gitu. Nipu orang tu. Bohong baik. Tu. Kenapa? Dalam hati manusia ni memang akan ada mari benda tu. Dia mari bisikkan. Tuhan ni ada ke tak? Masa tu orang ramai kafir. Sebab apa? Ramai kata Tuhan ni tak ada bakal tengok, tak boleh tengok tu. Dia tak ada pun, kita tak nampak pun. Ada. Sebab tu penting kita belajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni penting.
Mu tak sekolah agama, mu kena belajar weh. Bakali mu tu orang Islam, mu kena belajar bab ketuhanan. Bukan kata orang nak jadi ustaz je. Orang nak jadi orang yang sekolah agama je kena belajar bab ketuhanan. Orang sekolah kapung, sekolah biasa tu tak boleh belajar, tak boleh belajar. Bila mu gelar mu orang Islam, mu kena belajar lah. Tu. Ya. Dan dalil ni bukti wujud Allah Ta'ala, iaitu segala makhluk ini. Tu. Kalau i'rab ni jadi mubtada. Dah. Bermula dalil wujud Allah Ta'ala itu, iaitu segala alam, segala makhluk ini. Buat gitu. Segala makhluk ini tu jadi khabar. Tu jadi mubtada. Dalil tu jadi mubtada. Baik. Makhluk ni sebagai tanda ataupun sebagai dalil bagi Tuhan tu ada. Dah. Makhluk ni, kita ni makhluk dah. Kita ni makhluk. Kita ni jadi dalil bagi Tuhan tu ada. Berana kita tengok. Nak baca dulu. Wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini, iaitu daripada segala langit. Langit tu makhluk juga dah. Bukan dah. Daripada segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, kedua langit dan bumi tu. Tu. Langit bumi. Tu jadi dalil juga. Dalil ke apa? Dalil bagi Tuhan tu ada. Dan barang yang antara keduanya, yakni kedua langit dan bumi tu, contoh gapo contohnya malaikat ada. Tu masuk situ belaka. Ni kerana ni ilat mana ilat pada makhluk ini tu. Apa makhluk ni jadi dalil bagi Allah tu ada? Ni nak jawab tu. Kerana ilat situ. Kerana makhluk ini ada ia makhluk. Tulis atas ia tu, tulis makhluk. Kalau mundak balik marja' domain ni, mu tak akan faham kita jawi. Kerana makhluk ini ada ia makhluk tu, kemudian daripada ketiadaan. Kita ni asalnya tak ada dulu. Zahid lahir 2003. 2002 tu Zahid tak ada. Dah. Zahid tak ada. Kita ni asal tak ada. Tengok. Kalau tak ada kita asal pada keadaan asalnya kita ni tak ada. Nak peranak ayat lagi. Dan tiap-tiap barang yang ada kemudian daripada ketiadaan itu tak dapat tiada daripada ada yang mengadakan dia makhluk. Tu. Maka makhluk ini macam mana ni? Dan tiap-tiap barang yang ada kemudian, yakni kita ni ada. Dan kita ni ada selepas kita tak ada. Maknanya benda? Maknanya asalnya kita ni tak ada dulu. Asalnya kita tak ada dulu. Ada kita ni. Ada tu kita ni. Ada kita ni. Dia kata ada tu kemudian daripada ketiadaan, yakni kita ni tak ada dulu asal. Lepas tu kita ada. Ada. Tak dapat tiada, yakni tak dapat tiada makna tak boleh lari ataupun mesti daripada ada yang mengadakan dia makhluk. Kita ni asal tak ada. Lepas tu kita ada. Akal kita fikir. Fikir akal kita mari. Kalau kita ni asal tak ada, lepas tu kita ada, mestilah ada yang mengadakan kita ni. Mustahil ada kita ni dengan sendiri. Satu benda tu nak ada dengan sendiri. Mustahil Tu. Ada. Tu kita ni, sebab tu kita ni jadi dalil bagi Tuhan tu ada. Boleh fikir tak? Kalau orang tanya kita, Tuhan ni ada tak? Ada. Kita kena jawab, ada. Mana dalil? Kita ni dalil. Kita ni jadi bukti Tuhan tu ada. Sebab apa? Sebab asal kita ni tak ada dulu. Asal kita ni tak ada. Asal kejadian kita ni daripada tak ada. Lepas tu ada. Bila kata ada, adanya kita ni, mesti ada yang mengadakan kita ni. Siapa? Allah lah. Tak dapat lari dah daripada Tuhan tu. Dah. Akal kita kata, kalau kita ni ada dengan sendiri, mustahil. Tu. Ada. Ada tu kan orang kafir, dia percaya bumi ni terjadi dengan pelanggaran. Dia kata bumi ni bukan Tuhan yang menjadikan, dia kata, tapi bumi ni terjadi dengan pelanggaran. Lepas tu ada pula pencampuran begitu terbentuklah bumi ni. Dia kata bumi ni bukan daripada Tuhan. Baik,
Kita kata, tak apa, mu nak kata gitu. Baik, mu kata apa nama ni? Bumi ni asalnya daripada kehancuran. Lepas tu bercampur-bercampur. Baik, nak tanya siapa awak acur tu benda-benda tu? Siapa hak capur-capur tu? Kalau bukan Allah. Jawab gitu pula. Tu. Sebab tu kita ni jadi dalil bagi Tuhan tu ada. Kita ni asal tak ada. Lepas tu pah kita ada. Maka ada kita ni mesti ada yang mengadakan kita. Tu. Dan tiap-tiap barang yang ada kemudian daripada ketiadaan itu tak dapat tiada daripada ada yang mengadakan dia barang tu. Tu. Dah. Tak dapat tiada daripada ada yang mengadakan dia. Benda beli lah. Tahu? Siapa? Ya. Kat gigi lah. Tu dah. Asalnya kita ni tak ada dulu baru kita ada. Maka makhluk ini ada. Mereka itu makhluk yang mengadakan dia makhluk. Iaitulah yang mengadakan tu, yang bernama dengan Allah. Tu. Maka sabitlah ada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabit. Terbukti Tuhan tu ada. Dah orang tanya kita, dah kalau Tuhan tu ada, apa kita tak boleh nak tengok dia? Apa kita tak boleh nak tengok? Kita nak royak balik. Bukan tiap-tiap yang ada itu mesti dapat dilihat. Kenapa? Kerana otak kita pun kita tak boleh nak tengok dah. Otak kita pun tak boleh nak tengok. Maka dah kalau tak boleh nak tengok, kita kata kalau benda-benda tak dapat lihat tak ada. Otak kita tak dapat lihat, maka otak kita tak ada. Kita boleh percaya otak kita ada, tapi tak boleh nak percaya Tuhan tu ada. Pelik. Protein dalam susu. Kita nampak tak protein tu dalam susu? Tak nampak. Tak nampak protein dalam susu tu. Tapi boleh pula kita percaya. Sebab apa? Kita royak balik ni. Kerana bukan benda yang ada tu mesti kita boleh tengok. Tu. Bukan benda yang ada tu kita boleh tengok. Protein tak dapat tengok. Dia ada. Dia. Tu. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah, kedua kidam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.